Baik, salam sejahtera, anda sedang menonton pantau agenda reformasi hari ini 20 November. Antara yang penting juga ataupun apa yang perlu diberi tumpuan adalah berkaitan dengan sambutan Hari Kanak-Kanak di peringkat antarabangsa juga disambut, yang mana tema pada tahun ini melihat pada hak kami, masa depan kami, antara lain dilihat sebagai inisiatif terbaik untuk mengangkat martabat kanak-kanak, yang mana tumpuan kepada kebajikan dan juga kehidupan golongan itu akan ditingkatkan. Itu satu. Kedua, kalau kita melihat pada tarikh dan juga tanggalnya, semalam 19 November genaplah setahun pasca PRU ke-15, Pilihan Raya Umum ke-15. Banyak perkara yang boleh kita bincangkan dan tarik keluar input-input untuk kita melihat apa yang telah berlaku dan apa yang boleh kita memandang ke hadapan, itu nanti. Tapi untuk waktu ini saya nak kongsikan bersempena dengan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia pada hari ini, Dewan Rakyat mengenang penderitaan ratusan ribu kanak-kanak di Gaza yang masih bergelut dengan serangan rejim Zionis Israel. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, pada masa ini seluruh dunia begitu terkesan dengan perang Palestin Israel yang semakin meruncing. Dan sempena sambutan Hari Kanak-Kanak pada hari ini, beliau menegaskan penting untuk semua memperbaharui tekad melindungi hak kanak-kanak berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-Kanak pada 1995. Sehingga hari ini lebih 700,000 kanak-kanak di Semenanjung Gaza kehilangan tempat tinggal dan lebih 4,600 orang telah kehilangan nyawa dan hampir 9,000 orang lagi cedera. Marilah kita mendoakan agar semua kanak-kanak, khususnya yang berada di Semenanjung Gaza, diberikan perlindungan daripada sebarang bentuk kezaliman. Baik, perkara lain yang turut menjadi tumpuan pada sesi perbahasan di sidang Dewan Rakyat pada sebelah pagi tadi, iaitu antaranya berkaitan dengan Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal, terus membangkitkan berkaitan dengan isu peruntukan dan juga infrastruktur di kawasannya yang masih tidak mendapat perhatian kerajaan. Beliau turut mengulangi pendirian untuk menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya dua pusat kesihatan di Bukit Gantang mampu untuk dinaik taraf. Sekarang ini rakyat Bukit Gantang sedang mengikuti apa yang saya cakap. Mereka minta saya sebutkan satu persatu. Dan mereka telah sebut pada saya, Datuk dah minta macam-macam. Tapi tidak ada jawapan. Saya pun tak faham dah minta macam mana lagi. Dan pada tengah hari ini, saya nak memohon upgrade pusat kesihatan Bukit Gantang dan juga Air Putih kepada type 5 dengan perbelanjaan sebanyak 25 juta satu pusat. Saya minta lagi sekali. Saya memang sekarang ni minta macam-macam. Apakah kerajaan nak bersetuju ataupun tidak? Sila gulung. Kalau kita tak minta pun kerajaan tak setuju, minta dengan baik pun tak bagi, minta dengan kasar pun tak bagi, nak minta macam mana? Saya minta, saya sebut dah dalam permintaan yang lepas, kalau diluluskan untuk rakyat saya Bukit Gantang, dua pusat kesihatan ini, saya boleh menyokong kerajaan PMX. Tapi tak ada jawapan. Sebelum ini, Syed Abu Husin memohon agar peruntukan 30 juta ringgit diluluskan menerusi Belanjawan 2024. Jelasnya permohonan itu juga meliputi kerja penyelenggaraan tabika kemas, pembangunan ekonomi komuniti serta kemudahan ameniti sosial. Baik, beberapa ahli Parlimen Perbankan mempertahankan tindakan mereka tidak hadir sidang Dewan Rakyat pada sebelah pagi. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, ketidakhadiran kebanyakan ahli Parlimen Perikatan Nasional PN adalah kerana menghadiri himpunan Selamatkan Syariah di perkarangan Istana Kehakiman Putrajaya. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Yeshari turut bangkit mempersoalkan sama ada ketidakhadiran beberapa menteri penuh juga boleh disifatkan sebagai ponteng. Kami selalu hadir dalam Dewan ini. Walaupun pagi tadi kami ke Istana Kehakiman untuk memberikan sokongan solidariti kepada hukuman syariah, tapi kami dikatakan ponteng. Sebenarnya tak ponteng. Okay, dalam masa yang sama, Bukit Gantang saya nak tanya sikit. Kalau dikatakan ponteng,
Bolehkah kita katakan semua menteri penuh yang tak hadir kecuali Menteri Kesihatan ni ponteng pada masa ni? Tanya sikit kata. Pasal mas, menteri mungkin sibuk untuk mengagihkan peruntukan. Dewan Rakyat sedikit kecoh susulan ketidakhadiran hampir semua ahli Parlimen Pembangkang ketika sesi soal jawab lisan. Isu itu dibangkitkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul ketika sesi pertanyaan untuk soalan kelima dikemukakan Datuk Ramanan Ramakrishnan, PH Sungai Buloh. Lebih 1,000 dilaporkan hadir Himpunan Selamatkan Syariah dan sertai solat hajat PN pada pagi Isnin. Perhimpunan itu bagi membantah tindakan dua individu yang mencabar 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1, Kelantan 2019. Okey, baik, memang sengaja saya kongsikan kepada anda 2 ataupun 3 laporan berita yang berlaku ataupun yang berlangsung pada sesi sidang Dewan Rakyat pada sebelah pagi tadi. Yang pertamanya itu berkaitan dengan apa yang dikaitkan dengan sempena sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia, dan yang dua yang berikutnya adalah berkaitan dengan peruntukan satu, yang keduanya berkaitan dengan kehadiran ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Parlimen di Dewan Rakyat. Jadi untuk waktu ini seperti yang saya maklumkan, pantau agenda reformasi untuk kita melihat dan juga memantau, kita flashback ataupun kita melihat kembali 365 hari ke belakang, 19 November 2022 apabila berlakunya ataupun pasca berlangsungnya Pilihan Raya Umum ke-15 di talian pada ketika ini Fakhur Razi Rashid, penyelidik kanan Merdeka Center. Assalamualaikum Fakhur Razi. Waalaikumsalam. Fakhur Razi, mungkin sebagai permulaan melihat secara keseluruhan 365 hari telah pun berlalu, kita bercakap tentang Pilihan Raya ke-15, kita bercakap tentang banyak perkara sebenarnya telah pun dibincangkan di platform Astro Awani, tetapi sebagai permulaan tahun pertama pasca PRU ke-15 ni, apa pandangan Fakhur Razi dari sudut penganalisis politik sendiri? Saya melihat kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim setakat ini menunjukkan saya rasa satu pentadbiran yang betul dan tegas dalam melaksanakan dasar-dasar baru dan idea yang saya rasa amat diperlukan oleh Malaysia untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang. Kalau kita lihat pada hari ini, ketegasan Perdana Menteri itu sendiri dan keyakinan Perdana Menteri dalam mentadbir Malaysia adalah sangat penting. Kalau kita lihat dari segi ekonomi, kita lihat ada pelbagai dasar ataupun dasar-dasar baru yang cuba dibawa untuk mengatasi masalah struktur yang begitu lama tidak diselesaikan di Malaysia. Seperti kita ada sekarang ni NIMP yang saya fikir adalah satu game changer kepada industri sekiranya dilaksanakan dengan betul dan mendapat sokongan daripada pelbagai pihak termasuklah industri. Begitu juga saya fikir perkara yang dalam aspek-aspek pentadbiran dan tata kelola yang selalunya sering disentuh oleh Perdana Menteri dan kabinetnya sendiri tentang bagaimana pentingnya untuk melihat pengasingan kuasa di antara 3 cabang iaitu eksekutif, parlimen, perundangan ataupun kehakiman dalam bentuk yang lebih baik. Kalau kita lihat Perdana Menteri kali ini adalah Perdana Menteri yang saya rasa agak aktif dan menghormati tanggungjawabnya di Parlimen, selalu hadir ke Parlimen bagi menjawab dan memberi peluang kepada ahli Parlimen, tidak kira pembangkang ataupun kerajaan, untuk menjawab segala pertanyaan dan mendapatkan penjelasan secara terus daripada Perdana Menteri. Dan kalau kita lihat sekalipun kebebasan atau autonomi antara 3 cabang ini amat jelas, dan kalau kita lihat Perdana Menteri juga menekankan tentang aspek kebebasan Parlimen seperti mengembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen 1963, itu juga di dalam, saya rasa dia adalah agenda yang terpenting untuk memastikan institusi Parlimen itu bergerak secara berkesan dalam bukan saja menyimak dan menimbangi keputusan dan dasar kerajaan, tetapi untuk memastikan penyertaan ahli Parlimen itu efektif dan mampu menyelesaikan masalah rakyat secara bersama.
Fakir Razi, kalau kita menyurut apa yang pernah diungkapkan oleh dalam ucapan sulung Perdana Menteri setahun yang lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana berjanji ataupun berikrar untuk menyelesaikan beberapa perkara, utamanya iaitu berkaitan dengan rasuah, tata kelola dan juga kos sara hidup. Jadi pada waktu ini, 3 perkara utama yang sering kali diungkapkan daripada ucapan sulung sehinggalah pada waktu ini. Adakah 3 perkara ini, rasuah, tata kelola dan juga kos sara hidup ni dapat berjaya ataupun mampu ditangani dengan baik dalam tempoh setahun ini, Fakir Razi? Saya fikir kita kena lihat perubahan ataupun proses reformasi itu bukan berjalan secara cepat dan impaknya dapat cepat. Mungkin hari ini kita hanya memberi meletakkan satu asas kepada setiap permasalahan rakyat ini, dan perkara ini mungkin dapat dirasai pada 5-6 tahun akan datang. Tetapi kalau kita lihat apa yang berlaku pentadbiran kerajaan perpaduan ini, pertama sekali saya fikir mereka bersikap proaktif ataupun saya rasa terbuka dalam mendengar pelbagai masalah ataupun cadangan daripada pelbagai pihak. Dan kalau kita lihat engagement di antara eksekutif, khususnya Perdana Menteri, di dalam parlimen dan di luar parlimen dengan ahli parlimen perbankan itu amat terbuka, dan perkara ini walaupun di pihak ataupun dari segi perspektif politik kepartian ada perbezaan, tetapi saya fikir ini adalah satu momen yang terbaik yang boleh kita perbaharui dari segi komunikasi ataupun perbincangan di antara kerajaan dan perbankan. Yang keduanya, saya melihat dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim setakat ini, beliau telah mengembalikan Malaysia di peta dunia yang mungkin saya rasa agak diam ataupun kita tidak berapa aktif di peringkat antarabangsa dalam terlibat dalam isu-isu geopolitik, dalam memainkan peranan Malaysia sebagai leader power dalam menyelesaikan krisis ataupun menyelesaikan konflik yang berlaku di antara negara-negara luar. Dan ini saya rasa satu prospek untuk melihat kerajaan perpaduan ini mempunyai potensi untuk meneruskan pentadbiran pada tahun yang kedua, di mana tahun 2024 ini saya fikir mempunyai pelbagai cabaran kerana geopolitik yang tidak menentu, dan keadaan ekonomi antarabangsa juga akan memberi kesan kepada Malaysia. Namun dengan adanya kepimpinan yang agak bersatu padu dan mempunyai karismatik kepimpinan itu sendiri, saya fikir Malaysia mempunyai harga tuju yang jelas untuk tempoh yang dalam tempoh sepenggal ini juga. Fakir Razi, kalau boleh saya simpulkan apa yang Fakir Razi kongsikan adalah tidak adil untuk kita menetapkan di mana tahap pencapaian apabila nak dibandingkan apa yang pernah dijanjikan berkaitan dengan rasuah, tata kelola dan juga kos sara hidup dalam tempoh setahun. Tetapi untuk waktu ini, bagaimana penyampaian maklumat dan juga penerangan kepada rakyat itu perlu diperkemaskan, itu satu. Keduanya, bagaimana komunikasi itu sebenarnya elemen yang cukup penting apabila nak melihat kepada keberkesanan pelaksanaan dasar dan juga polisi yang diambil dalam tempoh setahun dan juga 4 tahun yang akan datang ini. Saya rasa walaupun ada pelbagai pendirian yang saya lihat kerajaan ini mampu bersikap lebih proaktif, tetapi banyak penambahbaikan yang boleh saya fikir boleh difikirkan di antara pihak kerajaan untuk memastikan dasar dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Salah satu perkara yang saya tekankan adalah berkenaan dengan semangat bipartisan di antara kerajaan dan perbankan untuk memastikan gap di antara komunikasi dan perbezaan itu dapat diuruskan dengan baik, bukan hanya melebarkan sahaja jurang perbezaan di antara parti politik ataupun kefahaman dalam dasar itu sendiri. Sebab kalau kita lihat di parlimen, apabila kerajaan membincangkan tentang dasar-dasar ekonomi dan sebagainya, suara ataupun cadangan perbahasan berkenaan dengan dasar itu tidak dirangkum dengan baik kerana terdapatnya sebelah pihak memainkan sentimen politik identiti yang saya fikir menyebabkan jurang di antara perbincangan dasar yang konkret itu makin melebar. Dan kita sebagai rakyat ataupun penganalisis politik melihat perkara ini sepatutnya tidak berlaku kerana walaupun mereka mempunyai perbezaan parti politik, tetapi komunikasi di antara ahli parlimen,
kerajaan, pembangkang dan badan eksekutif itu sendiri perlu diperbaiki buat masa akan datang. Dan saya rasa benda ini bukan sahaja terletak kepada kerajaan kerana kerajaan memainkan peranan penting untuk bersikap dua partisan secara terbuka. Tetapi pembangkang juga perlu menunjukkan sikap yang lebih serius untuk mengendalikan parlimen dalam saya rasa dalam kerangka di mana rakyat telah memberi mandat pada mereka pada pihak 15. Kerana ini adalah satu konsep di parti saya ini melihat setiap ahli parlimen khususnya pembangkang sebagai rakan strategik dalam pentadbiran dan pihak kerajaan juga perlu melihat perkara yang sama agar dasar yang akan dilaksanakan khususnya komunikasi dalam memberitahu rakyat tentang dasar baru ini dapat berjalan dengan lancar. Fakhrul Razi, kita nak pergi berehat seketika. Mungkin selepas ini, selain pada kita melihat di mana pencapaian kerajaan dalam jalur masa setahun ke belakang ini, kita juga seperti yang dikatakan, dalam nak memastikan pencapaian kerajaan ini perlu ada semak imbang yang baik daripada pihak pembangkang. Jadi mungkin pada waktu ini tadi pun, di siang tadi ataupun di pagi tadi, melihat kepada hebohnya Dewan Rakyat itu dengan ketidakhadiran beberapa ahli parlimen di pihak pembangkang, malah ahli parlimen Pasir Mas juga bangkit, boleh jugalah disifatkan kalau menteri jawatan penuh tidak hadir juga boleh disifatkan ponteng. Jadi pada waktu ini kita juga akan melihat kepada di mana sebenarnya peranan yang baik dimainkan oleh pembangkang itu sendiri dalam tempoh setahun pasca PRU ke-15. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi, kita menyorot apa yang berlaku dalam tempoh setahun yang lepas dan juga kita memandang ke hadapan dalam 4 tahun ke hadapan ini. Masih lagi bersama Fakhrul Razi Rashid, penyelidik kanan Merdeka Center. Fakhrul Razi, selain pada kita menilai dan juga memantau prestasi pihak kerajaan, kita juga perlu melihat kepada sumbangan semak dan imbang peranan yang perlu dimainkan oleh pihak pembangkang. Mungkin dalam tempoh setahun ini, di mana kalau letak kedudukan prestasi dan juga peranan yang dimainkan oleh pembangkang, Fakhrul Razi? Saya merasakan pembangkang pada kali ini mempunyai prospek yang begitu luas kerana mereka ini kalau kita lihat bukan sekadar pembangkang tetapi mereka mempunyai pengalaman dalam mentadbir Putrajaya dalam 5 tahun kebelakangan ini. Tetapi apa yang saya lihat perlu ada lagi ruang yang boleh diperbaiki oleh pembangkang untuk memastikan peranan mereka ini berjalan dengan baik. Kerana ini adalah satu peranan yang penting apabila pembangkang berada di parlimen. Pembangkang perlu melihat aspek-aspek yang mungkin ketinggalan ataupun yang tidak dinyatakan secara jelas oleh kerajaan dalam pelaksanaan dasar, keputusan dan isu-isu semasa. Dan perkara-perkara seperti dasar alternatif juga perlu ditunjukkan. Setakat ini saya fikir dalam tempoh setahun, saya rasa ada masalah di mana kita tidak tahu apa sebenarnya visi pembangkang dalam setiap perbahasan mereka, kerana apa yang disampaikan ataupun mesej yang kita lihat yang lain adalah tentang bagaimana pembangkang cuba sedaya upayanya untuk memastikan mereka juga berada ataupun mengambil alih Putrajaya dalam tempoh terdekat. Dan saya rasa perkara ini adalah satu missing point daripada pembangkang kerana mereka sepatutnya lebih berjiwa besar dan menjalankan peranan yang lebih baik di parlimen untuk memastikan kerajaan ini berjalan dengan baik. Bukan sekadar bermain politik sentimen yang saya fikir tidak memberi kesan kepada dasar dan penambahbaikan keputusan kerajaan itu sendiri. Fakhrul Razi, selain pada itu kita juga melihat kepada apa yang berlaku dalam tempoh setahun ini berkaitan dengan kestabilan politik dan juga ekonominya. Apa yang perlu dilakukan bagi ataupun apa yang perlu dilaksanakan untuk memastikan kestabilan yang ada pada kini terus kekal, Fakhrul Razi? Seperti yang saya katakan tadi, penekanan kepada semangat bipartisan yang dari kerajaan dan pembangkang itu adalah satu saya rasa faktor yang memainkan peranan besar untuk memastikan kestabilan dalam tempoh satu penggal ini dijaga dengan baik. Dan ini juga
peluang kepada pihak kerajaan untuk melakukan lebih banyak reformasi institusi dari sudut perbincangan tentang dasar ekonomi yang lebih baik di antara pelbagai pihak dan sebagainya. Contoh saya berikan tentang reformasi institusi khususnya dalam parlimen, di mana parlimen sepatutnya hari ini menjadi tempat yang paling penting berbanding Putrajaya kerana kestabilan politik itu terletak di tangan institusi parlimen, di mana di situlah adanya undi percaya kepada Perdana Menteri, di situlah berlakunya pengundian dan keputusan yang terpenting ataupun tertinggi di dalam negara itu sendiri. Jadi apa yang dapat kita lihat, reformasi parlimen itu adalah untuk memastikan semua pihak memainkan peranan, bukan sekadar pihak kerajaan semata-mata, dan ini memberi peluang kepada ahli parlimen untuk engage ataupun melihat proses membuat dasar itu dalam kerangka yang lebih luas, dalam kerangka dua partisan itu sendiri. Kalau kita lihat, pembangkang hari ini bukan sekadar duduk saja di dalam parlimen, tetapi mereka juga memainkan peranan di dalam jawatankuasa pilihan khas. Saya rasa dalam 10 jawatankuasa pilihan khas, pengurusi TAC ataupun jawatankuasa kira-kira juga daripada pembangkang. Jadi dua portfolio ini di peringkat parlimen adalah perkara yang paling penting dan asas yang memastikan bahawasanya kerajaan menjalankan tugasnya secara berkesan dan baik, dan pembangkang juga memainkan peranan untuk memastikan kerajaan berada dalam landasan yang betul dan dapat dirasai segala dasar dan keputusan itu kepada rakyat. Dan kalau saya boleh beri komen sedikit tentang apa yang berlaku pagi tadi, saya fikir kita perlu melihat parlimen ni bukan macam sekolah tetapi dalam isu konten dan sebagainya. Tetapi missing point dalam isu parlimen pagi tadi adalah ketidakhadiran ahli parlimen pembangkang dalam waktu pertanyaan adalah satu perkara yang saya rasa seperti membelakangi institusi parlimen itu sendiri, kerana asas kepada prosedur paling utama setiap pagi dibuat adalah untuk memastikan kita ataupun memastikan ahli parlimen itu sendiri dapat check and balance pembangkang menerusi pertanyaan ataupun soal jawab bersama menteri. Dan kalau kita juga kena tahu bahawasanya ahli parlimen itu kalau dia ada soalan pada hari keesokan harinya itu sentiasa diberi ataupun dimaklumkan kepada pihak parlimen bahawasanya ahli parlimen tersebut mempunyai soalan antara 1 hingga 10 ataupun 15. Jadi ahli parlimen sepatutnya tidak mempunyai alasan untuk tidak hadir ke parlimen, dan ini juga memberi saya rasa satu kedudukan yang tidak baik, kerana untuk menyediakan soalan dan jawapan itu memperlihatkan kementerian ataupun menteri itu telah bertungkus rumus untuk menyiapkan jawapan dan sebagainya, dan ketidakhadiran ahli parlimen pembangkang itu menyebabkan proses sema dan imbang itu tidak berlaku pada awal pagi tadi. Dan saya fikir ini satu konsep ataupun penerangan yang kita perlu berikan kepada rakyat tentang advokasi bagaimana pihak pembangkang dan parlimen itu seharusnya mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk hadir ke parlimen dan menjawab, hadir ke parlimen dan mendengar jawapan dan check and balance menteri semasa sesi soal jawab. Okey, Fakhur Razi, kurang dari 1 minit yang akhir ini, bagaimana untuk kita melihat kepada setahun telah pun berlalu tetapi ada beberapa tahun lagi perlu untuk tak kiralah ahli parlimen daripada kerusi mana mereka duduk, sama ada di kerajaan ataupun di pihak pembangkang, ahli parlimen kerjanya fokus bekerja untuk rakyat, bagaimana untuk memenuhi aspirasi rakyat sehinggalah ada mandat baru yang akan datang, Fakhur Razi. Kalau kita lihat pada cabaran di peringkat lokal maupun di peringkat antarabangsa itu, saya fikir mana-mana kerajaan di dalam dunia ini menghadapi pelbagai, saya rasa bukan dugaan semata-mata, tetapi bagaimana kita ingin memberi penjelasan ataupun mencari solusi yang inovatif dan kreatif dalam mengatasi masalah-masalah yang berlaku pada keadaan yang saya fikir akan genting untuk tahun atau 2 tahun akan datang. Kerana kita berhadapan dengan usaha untuk mengukuhkan struktur ekonomi dan pentadbiran negara ke arah yang berdaya tahan untuk tempoh yang lebih panjang. Dan sebab itu saya masih menegaskan bahawasanya semangat bipartisan itu di antara kerajaan dan pembangkang dan pelbagai pemegang taruh perlu
mempunyai persefahaman yang sama dalam misi membina Malaysia yang lebih baik, Malaysia yang kita dapat lihat berdaya tahan di peringkat antarabangsa mahupun di peringkat tempatan ini. Dan saya fikir ini mesej. Okey, baik. Fakhur Razi, minta maaf untuk mencelah. Kita ada satu sidang media yang kami bawakan pada ketika ini. Boleh terus kita ke sidang media berikut? Terhadap TikTok yang tular pagi ini terhadap Raja Petra berkaitan dengan laporan polis saya yang awal yang terdedah dengan maklumat peribadi dan sebagainya yang saya kira itu membahayakan keselamatan diri dan keluarga. Itu sahaja yang saya mau bagi tahu. Soalan semua yang berkaitan dengan penyiasatan ditanya oleh pihak polis dan saya menjawab apa yang patut. Yang jelas saya telah dedahkan siapa Mr. X, Mr. Ash dan itu polislah yang akan jalankan siasatan lanjut. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih menunggu. Terima kasih kerjasama. So banyak soalan yang diajukan apa yang saya tak boleh komen lagi lah pada waktu ini, tapi semua yang berkaitan dengan video itu ditanya oleh pihak polis dan saya telah menjawabnya. Dan video tu sendiri Datuk dah serahkan juga ke ada yang bukan saya yang buat. Ada yang dah diserahkan video tu? Itu bukan saya yang buat dan saya tidak ada komen tentang hal itu. Okey, baik. Tok, sini tok, belakang tok. Lambai sikit tok. Tok, belum habis lagi tok. Kita belum habis lagi. Itu saya tak tahu. Maksudnya ada report polis dia. Itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Okey. Laporan polis tadi buat oleh dia. Ke belum? Terima kasih. Ada laporan polis daripada Wahab. Saya nak jawab. Saya terakhir jumpa. Okey, Terima kasih banyak. Okey, baik. Terima kasih banyak tuan.